Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan satu tajuk khas yang telah diberikan, iaitu berkaitan dengan sejarah perkembangan sastra di Malaysia. Seterusnya, sebelum kita meneruskan perbincangan kita berkaitan dengan tajuk yang telah dinyatakan tadi, marilah sama-sama kita mengenali ahli kumpulan yang terdapat dalam kumpulan 4 ini. Yang pertama, iaitu saya sendiri, Siti Mariam binti Parman. Yang kedua, Cik Siti Nur Hidayah binti Cik Sufian. Dan ahli kita yang terakhir ialah Muhammad Alif Aiman bin Ramli. Baiklah, kita teruskan perbincangan kita dengan pengenalan. Yang pertama adalah perkembangan teori sastra adalah salah satu teori yang dapat diterapkan kepada khalayak untuk meneruskan penggunaannya di masa akan datang. Menurut Hashim Awang, teori sastra merupakan pengajian tentang prinsip-prinsip kesusasteraan, kategori-kategori, kriteria-kriteria dan sebagainya. Hal ini dikatakan demikian kerana teori sastra mempunyai struktur yang pelbagai dan memiliki 3 bidang utama, iaitu sejarah sastra, teori sastra dan kritikan sastra. Teori ini juga telah memberi wajah baharu kepada sejarah perkembangan kesusasteraan Melayu di Malaysia. Ini juga telah memberi pemahaman kepada kita tentang sifat teori yang relatif kepada pelbagai pendapat yang telah diujarkan. Perkembangan ini berlaku apabila munculnya tokoh-tokoh sarjana kesusasteraan Melayu seperti Shahnul Ahmad, Kasim Ahmad, Muhammad Haji Saleh, Syafi'i Abu Bakar, Muhammad Afendi Ahsan, Hashim Awang, Manasigana dan Suhaimi Abdul Aziz. Antara sumbangan yang diberikan ialah teori takmilah, pengkaedahan Melayu, pendekatan firasat, teori kata kunci, teksidialisme dan persuratan Melayu. Perkara ini membuktikan bahawa teori sastra ini dapat membantu kita dalam mempermudahkan sesuatu karya atau ciptaan seni yang dinilai. Oleh itu, perkembangan teori sastra amat dititikberatkan kerana penggunaan teori tersebut dapat membantu pengkarya dalam menghasilkan karya yang berkualiti. Baiklah, seterusnya kita masuk ke bahagian latar belakang. Yang pertama adalah dalam konteks kesusasteraan Melayu, sejarah perkembangan teori sastra di Malaysia dapat membuktikan bahawa sejarah sastra mempunyai perkaitan dan perbincangan tentang aspek pertumbuhan, perkembangan, pembinaan dan sebagainya. Hal ini dikatakan demikian kerana sejarah sastra hanya sebahagian daripada pencatat karya-karya seni yang ada di Malaysia. Perkara ini menunjukkan bahawa sejarah sastra telah menyediakan maklumat tentang perkembangan genre dalam proses pengkarya. Seterusnya, yang kedua ialah penghujung tahun 1989 hingga tahun 2009, terdapat 11 buah teori sastra Melayu telah muncul dalam dunia sastra Melayu di Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana jumlah ini mempunyai tradisi teori dan kritikan sastra Melayu mengatasi tradisi teori dan kritikan sastra moden di Barat. Perkara ini membuktikan bahawa tempoh perkembangan teori sastra di Malaysia lebih cepat berbanding di Barat. Seterusnya, sejarah perkembangan teori sastra di Malaysia telah membuktikan bahawa teori tersebut memainkan peranan penting dalam karya sastra. Hal ini dikatakan demikian kerana teori sastra dapat memberi keindahan dalam karya sastra serta dapat mengembangkan teori ini di seluruh dunia. Di samping itu, perkembangan teori sastra amat dititikberatkan kerana penggunaan teori ini dapat menghasilkan karya seni yang berkualiti tinggi dan dapat memberi manfaat kepada kita. Baiklah, seterusnya kita teruskan lagi perbincangan kita dengan objektif kajian. Terdapat 3 objektif utama untuk menjalankan kajian ini, iaitu yang pertama adalah menjelaskan seberingkas sejarah kewujudan teori sastra di Malaysia.
Yang kedua adalah mengkaji faktor-faktor perkembangan teori sastra di Malaysia. Dan yang terakhir adalah mengenal pasti teori-teori sastra yang wujud di Malaysia. Seterusnya masuk kepada metodologi kajian. Metodologi merupakan satu pendekatan yang digunakan oleh pengkaji untuk melakukan penyelidikan bagi mengumpul data. Metodologi dapat menerangkan cara sesuatu masalah yang dikaji dan sebab sesuatu kaedah dan teknik tertentu digunakan. Tujuan metodologi ialah untuk membantu memahami dengan lebih luas atau lebih terperinci lagi mengenai pengaplikasian kaedah dengan membuat huraian tentang proses kajian. Kumpulan saya telah menggunakan kaedah kualitatif dalam menyiapkan tajuk kajian yang diberikan untuk memperoleh maklumat yang tepat dan sahih. Terdapat dua sumber yang digunakan adalah seperti kaedah rujukan dan penyelidikan, dan yang kedua sumber internet. Slide. Kaedah yang pertama adalah kaedah buku. Kaedah ini diperoleh daripada bahan-bahan yang telah diterbitkan seperti Kaedah yang pertama adalah kaedah buku rujukan. Kaedah ini diperoleh dari bahan-bahan bertulis yang sudah diterbitkan seperti buku rujukan. Kaedah ini dipermudahkan oleh kami untuk mencari maklumat dan data tambahan yang diperlukan untuk dimuat naikkan dalam kajian yang kami buat. Antara buku rujukan yang digunakan adalah Teori Kritikan Sastra yang dibuat oleh Profesor Abdul Halim Ali, dan yang kedua sumber internet. Berdasarkan kajian ini, pengkaji telah menggunakan sumber internet bagi mendapatkan maklumat mengenai kajian yang dijalankan ini. Antara laman sesawang yang diakses untuk mendapatkan maklumat yang lebih luas dalam dan terkini mengenai skop kajian ini. Hal ini kerana segala maklumat dapat diperoleh menerusi internet tanpa had dan merentasi masa. Segala maklumat yang diperoleh menerusi internet akan dikumpul dan dimuatkan dalam penghasilan kajian kami. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan saya dengan sejarah kewujudan teori sastra di Malaysia. Sejarah kewujudan teori sastra di Malaysia melibatkan perkembangan dan evolusi dalam mengaplikasikan konsep-konsep sastra kepada konsep tempatan. Berikut adalah ringkasan perkembangan teori sastra di Malaysia. Yang pertama adalah di peringkat awal kewujudannya. Teori sastra di Malaysia bermula pada zaman penjajahan kolonial, terutama semasa pemerintahan British. Pada masa ini, penulis-penulis tempatan mula mengekspresikan pendapat dan perasaan mereka melalui penulisan. Walau bagaimanapun, teori sastra pada masa ini mungkin kurang berstruktur pada peringkat awal. Selain itu, tahap seterusnya pengembangan pada zaman kemerdekaan. Selepas kemerdekaan negara Malaysia pada tahun 1997, terdapat peningkatan terhadap minat terhadap kesusastraan tempatan, iaitu pada masa ini teori sastra mula berkembang dengan penekanan pada aspek-aspek kebudayaan dan identiti Malaysia. Buku-buku dan kritikan sastra mula muncul untuk memberi analisis mendalam terhadap karya-karya sastra. Seterusnya, pengaruh gerakan kebangsaan membuka ruang kewujudan sastra tempatan. Ketika gerakan kebangsaan, khususnya era dasar kebudayaan dan kebangsaan pada tahun 1971 telah memberi dorongan kepada teori sastra untuk mengetengahkan nilai-nilai kebangsaan dan identiti Malaysia dalam karya sastra. Pengaruh teori-teori sastra barat juga mula dirasai dan digabungkan dengan elemen-elemen tempatan. Selanjutnya, berlakunya pertumbuhan dalam kritikan sastra. Pada dekad-dekad seterusnya, terdapat pertumbuhan dalam kritikan sastra dengan penumpuan kepada analisis bahan-bahan kesusastraan seperti puisi, prosa, drama dan lain-lain lagi. Kritikan juga mula melibatkan perbincangan tentang isu-isu sosial, politik, budaya melalui sastra. Akhir sekali, perkembangan teori tempatan disebabkan pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi pada era moden telah memberi dimensi baru kepada teori sastra di Malaysia. Pengaruh dari aliran sastra global seperti postmodernisme dan postkolonialisme turut mempengaruhi pendekatan dan menganalisis dalam mengkaji karya-karya sastra tempatan. Seiring dengan masa, teori sastra di Malaysia terus berkembang sejajar dengan perubahan dalam masyarakat dan dunia sastra.
Ini mencerminkan usaha untuk memahami dan merangka karya sastra dalam konteks budaya, sejarah dan realiti tempatan. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan teori sastra di Malaysia. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi perkembangan teori sastra di Malaysia. Namun begitu, saya akan mengulas 2 faktor sahaja. Tanpa membuang masa, faktor yang pertama adalah kelemahan teori kesusasteraan barat. Menurut Hashim Awang tahun 1997 menegaskan bahawa model-model teori yang dikemukakan oleh sarjana barat tidak lengkap, bersifat berat sebelah dan memberi perhatian kepada satu-satu aspek sahaja. Oleh itu, teori sentiasa berada dalam keadaan tidak stabil dan terdedah kepada idea-idea baru yang bersifat menentang atau mengubah suai mana-mana bahagian yang dianggap lemah. Ini dapat dilihat kepada perkembangan dalam New Criticism dengan tokoh-tokoh besarnya seperti I.A. Richards, T.S. Eliot, John Corazon dan ramai lagi. Sementara itu, Syafi'i Abu Bakar menegaskan teori-teori barat itu tidak dapat menyelongkari makna seakrabnya dengan karya-karya penulis Islam. Teori-teori barat pada Syafi'i tidak mampu mempertalikan hubungan manusia secara batiniah di antara dirinya dengan penciptanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga untuk membuktikan kesignifikasian hubungan sastra dengan tanggungjawab kemusliman terhadap penulisannya di sisi Islam. Berasaskan pandangan beberapa tokoh ini, dapat difahami bahawa sebab utama kemunculan teori-teori kesusasteraan tempatan adalah satu refleksi daripada kesusasteraan barat yang diyakini syarat dengan kelemahan-kelemahan. Selain itu, faktor kedua adalah perkembangan pemikiran Islam. Hal ini kerana isu-isu yang berkaitan dengan agama Islam sememang sudah muncul dalam karya sastra Melayu tradisional. Menurut Ismail Hamid, dorongan dakwah dan penerapan nilai-nilai Islam dalam masyarakat Melayu telah lama menyumbang kepada kelahiran sastra Melayu yang bercorak Islam. Kebanyakan karya adalah jenis hikayat yang disadur dari kesusasteraan Arab, khususnya cerita-cerita tentang Nabi Muhammad. Modernisme telah menyaksikan penolakan terhadap Islam dalam bidang kesusasteraan Melayu, sebagaimana modernisme yang meminggirkan ajaran moral dan mendatangkan kemusahan dalam hidup masyarakat Eropah pada awal abad ke-20. Walau bagaimanapun, keadaan ini telah berubah menjelang tahun-tahun 1970-an apabila keinginan untuk kembali kepada Islam itu mula kedengaran. Ustaz Yusof Zaki Yaakob, Shahnun Ahmad, Uthman Al-Muhammadi dan Kamal Hassan merupakan tokoh penting di sebalik pemugaran sastra Islam. Banyak faktor yang mempengaruhi situasi ini berkembang. Antaranya era tercetusnya era kebangkitan Islam di Asia Tenggara, pengaruh gerakan Islam di Timur Tengah dan kemunculan badan-badan berasaskan Islam di negara ini seperti ABIM, penglibatan kerajaan dan penubuhan institusi seperti Dewan Bahasa dan Pustaka. Faktor seterusnya adalah kesedaran intelektual. Kemudiannya, faktor keempat adalah keperluan bidang kritikan berasaskan nilai tempatan, dan faktor terakhir adalah pengaruh sarjana dan teori baru. Baiklah, akhir sekali saya akan menerangkan mengenai teori-teori sastra di Malaysia. Terdapat 8 teori sastra di Malaysia. Namun begitu, saya akan mengulas 2 teori sahaja. Teori yang pertama adalah teori persuratan baru. Teori ini telah diperkenalkan oleh Muhammad Effendi Hassan, di mana gagasan teori ini sebenarnya adalah hasil pemunian dan pemantapan idea-idea awal yang telah dikemukakan oleh beliau dalam kajian-kajian yang terdahulu. Tulisan-tulisan awal Muhammad Effendi tentang idea teori ini terkandung dalam novel-novelnya seperti Ali Gupit dan Pujangga Melayu. Novel-novel ini berlega pada beberapa persoalan penting tentang kegiatan sastra dan kritikan di Malaysia. Idea awal tentang konsep sastra dan kesusasteraan ini kemudiannya dimantapkan menerusi sebuah buku yang berjudul Pendidikan Estetika daripada Pendekatan Tauhid yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Tulisan dalam buku ini telah memperlihatkan jalur teoretikal beliau tentang bentuk dan sifat persuratan yang dikonsepsikannya. Oleh itu, teori persuratan baru dapat disandarkan kepada beberapa kekecewaan terhadap kedangkalan intelektualisme Melayu dan rasa tanggungjawab Muhammad Effendi untuk memperbetulkan keadaan dengan harapan kegiatan ilmu dan sastra Melayu tidak sia-sia. Daripada
Pendidikan Estetika Muhammad Effendi memperkenalkan pula istilah baru iaitu sistem pensurutan baharu, kemudian yang telah diubah kepada teori pensurutan baru dan diguna pakai sehingga ke hari ini. Beliau tidak menyusun secara satu persatu prinsip teori, sebaliknya tergembeling dalam rangka pemikiran yang luas dengan pengolahan dalam bentuk kreatif dan non-kreatif. Seterusnya, diperkenalkan pula teori pengkaedahan Melayu. Teori ini telah diasaskan oleh Hashim Awang dengan bersandarkan kitab Taj al-Muluk terbitan Muktabah wa Matba'ah wal Ma'arif di Pulau Pinang. Teori ini dikemukakan atas beberapa sebab. Pertamanya ialah wujudnya kekurangan-kekurangan tertentu pada model-model kritikan yang diimport dari Barat. Kelemahan-kelemahan praktis kritikan Barat seringkali melihat dan menginterpretasikan teks secara berat sebelah dengan penelitian kepada aspek-aspek terkhusus sahaja, sebaliknya mengabaikan banyak perkara yang dianggap sangat penting. Kata beliau, hasil kajian yang dibuat tidak menyeluruh dan tidak sempurna, abstrak dan statik. Walhal, sastra dan karya sastra yang dimodelkan itu amat bersifat dinamik. Dengan tanggapan itu, Hashim mengenengahkan gagasannya iaitu pengkaedahan Melayu sebagai alternatif kepada pengkaedahan-pengkaedahan Barat. Hashim telah mengenengahkan dua pengkaedah iaitu pengkaedahan alamiah dan pengkaedahan keagamaan. Pengkaedahan alamiah bererti merujuk secara langsung kepada faktor alam yang menjadi latar kehidupan masyarakat Melayu. Beliau telah mengemukakan tiga kaedah dalam pengkaedahan alamiah iaitu kaedah firasat, kaedah kemasyarakatan dan kaedah gunaan. Manakala bagi pengkaedahan keagamaan, beliau melihat agama Islam yang sinonim dengan bangsa Melayu sebagai teras yang turut menunjangi kepengkaryaan. Pengkaedahan keagamaan menyediakan tiga kaedah kritik iaitu kaedah moral, kaedah seni dan kaedah dakwah. Teori yang ketiga adalah teori putika sastra Melayu. Teori yang keempat adalah teori takmilah. Teori kelima adalah teori tekstualisme. Teori keenam adalah teori rasa fenomenologi. Teori ketujuh adalah teori sistem pemikiran bersepadu atau SPB 4L. Dan teori yang terakhir adalah teori estetika bersepadu. Kesimpulannya, melalui teori-teori sastra yang ada pada masa ini telah memberikan sumbangan yang amat besar kepada generasi muda yang ingin berjinak mempelajari ilmu kesusastraan dengan lebih mendalam, diikuti dengan rasa keterujaan. Hal ini kerana sastra ini penuh dengan keindahan bahasa ibunda, memperbanyakkan pembendaharaan kata dan perkataan, mengenali dan menghargai sastrawan negara, sekaligus menghargai kisah masa lalu dan melahirkan generasi yang pandai menghargai seni dan budaya tanpa ditelan zaman. Tanpa adanya teori-teori sastra yang dicipta oleh pencuri ini, maka semestinya generasi kini tidak akan tahu dan kenal apa itu bahasa yang indah. Oleh itu, pengenalan komponen sastra diharapkan dapat membina para pelajar yang membaca karya sastra yang bermutu tinggi. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.